Kalau tuan-tuan biasa tengok orang meniaga, contohnya orang meniaga, dia buat sale ke apa-apa, dia akan bagi tip. Dia bagi tip. Pertama kita nak kena cari orang macam ni. Kedua kita nak cari prospek orang macam ni. Dia ada tip dia. Apa-apa benda pun ada tip lah. Nak jaga muka pun ada tip. Nak jaga muka pun kena ada tip. Ada orang bagi tip juga nak jaga muka. Kita pakai itu, pakai ini. Ada apa produk sana, produk sini, tip. Kemudian orang kaki trader, yang main saham pun ada tip juga. Saya baru ni saya ada terbuka dalam TikTok. Ya, orang kaya, muda lagi tapi kaya, dia ni selalu share tip dia. Tip macam mana kita nak trade, macam mana kita nak itu, macam mana kita ini berdasarkan keilmuan ni lah. Jadi kenapa satu benda besar dalam hidup kita iaitu istiqamah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar fadilatnya, besar kelebihannya, besar ganjarannya. Kenapa kita tak cari tip? Kenapa kita tak cari tip? Mesti kita cari tip. Supaya apa? Supaya tip tadi itu dapat membantu kita untuk mencapai keinginan iaitu istiqamah. Okey. Ada 4 tip yang boleh dikongsikan. Ini hasil yang saya baca-baca ya. Contohnya yang pertama, kita kena cari ilmu dulu. Tip yang pertama untuk istiqamah, contohnya kata kita nak istiqamah dengan solat sebagai contoh. Kita cari ilmu tentang solat dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak ada ilmu tentang solat ataupun ibadah yang lain yang jadi target kita, takut kita istiqamah dalam kesesatan. Itu bahaya. Maksudnya kena cari ilmu dulu. Kalau kita kena istiqamah dalam tahajud, dalam solat, contohnya solat lah, yang pertama solat. Kita nak istiqamah dalam solat, kita kena cari ilmu yang betul dulu. Adakah aku mengangkat tangan ini seperti mana baginda Nabi SAW angkat tangan? Nak kena tanya, benda ni sunat. Ustaz, benda ni sunat je angkat tangan ni Ustaz. Yang wajib adalah kita sebut takbiratul ihram, Allahu akbar. Memang sunat. Tapi kalau sunat pun kita mesti nak sama seperti mana yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Cara angkat tangannya macam mana? Cara meletak tangan macam mana? Cara duduk berdirinya macam mana? Walaupun benda itu sunat, tapi kita nak ikut seperti mana yang ditunjukkan oleh lelaki itu. Siapa lelaki itu? Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita cara untuk solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kamu tengok aku solat, kata Nabi. Jadi yang pertama sekali kita nak istiqamah, contohnya solat sebagai contoh, pertama sekali kita mesti cari ilmu dulu. Kita mesti cari ilmu dulu. Supaya apa? Supaya istiqamah kita nanti itu berada dalam istiqamah yang betul. Yang betul. Kalau dalam ibadah ni, istiqamah yang betul-betul seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Okey, yang kedua, cari dulu fadilatnya, kelebihannya. Contohnya kata kita nak target kita nak istiqamah dalam tahajud sebagai contoh. Okey, kita cari ilmu tentang tahajud dulu. Cari macam mana nak buat, waktu mana yang afdal, macam mana kita nak dapat taktik kita supaya kita boleh bangun boleh bangun tiap hari tahajud, macam mana kita nak jaga badan kita, macam mana kita nak cukupkan tidur supaya boleh jaga senang. Ada setengah orang bagi betul mesti buat khairulah tengah hari tu, walaupun tidur sekejap boleh bantu untuk bangun malam. Ada macam-macam. Kita cari ilmu itu dulu, dan macam mana kita nak buat, apa nak semayang dulu waktu tahajud. Kemudian selepas kita dah dapat ilmu semua tu, kita cari juga apa fadilat dan kelebihannya. Supaya apa? Supaya benda itu dapat menghadirkan pada kita motivasi, kesungguhan, keinginan. Sebab itulah modal yang paling besar dalam hidup. bukan harta, bukan duit ringgit, bukan rupa paras. Modal yang besar dalam hidup kita, salah satunya ialah keinginan dan kesungguhan. Kita ingin, kita teringin, kita nak. Itu mahal. Contohnya kalau kita nak tahajud sebagai contoh, kita kumpul balik, kita cari balik apa fadilat tentang tahajud. Ada disimpulkan oleh para alim ulama. Contohnya dalam Quran disebut tentang kelebihan tahajud. Yang pertama, mengangkat orang yang mengamalkan tahajud ini diangkat pada tempat maqaman mahmudah. Asa an yabthuka rabbuka maqaman mahmudah. Orang yang buat tahajud ni akan diletak satu tempat tempat mahmudah yang terpuji. Dia akan diletak pada tempat yang terpuji. Tak kira lah dalam masyarakat. Yang penting sekali ialah kita cari benda tu. Kita target dulu apa benda yang kita nak istiqamah, kemudian kita cari fadilat-fadilat. Tak kira buka buku ke apa. Kita buat macam mana budak kita nak pergi SPM.
Kalau SPM tu hanya dunia pun kita boleh ikhtiarkan. Maksudnya kita buat nota, kita buat apa namanya, peta minda, tulang ikan, apa benda, tulang ikan, tulang pokok, apa dia tu, peta minda gaya pokok, apa benda. Kenapa tidak kita target untuk kita buat, kita nak buat tahajud sebagai contoh, kita nak istiqamah pada tahajud sebagai contoh. Kita buat juga peta minda ala-ala macam ini fadilatnya ini, caranya ini, fadilat ini, scan ni, kemudian tampal kat mana-mana. Jadi benda macam tu akan jadi motivasi pada kita. Ini betul untuk dapat istiqamah. Okey, selepas pada itu, yang pertama ilmu, kemudian kita cari fadilat atau kelebihan-kelebihan benda yang kita nak istiqamah tadi tu. Yang ketiga, kita tengok balik ancaman. Ancaman daripada Allah kepada orang yang tak buat benda tu. Ataupun ada perkara-perkara yang menarik. Kalau orang tu tak buat benda ni, teruk sangatlah. Bagi contoh, Rasulullah SAW, orang yang dah terjamin, lelaki yang telah terjamin hidupnya, dunia akhirat telah terjamin. Tidak ada dosa yang sebelum, tidak ada dosa yang selepas. Tahajud sampai bengkak kaki. Kita siapa? Subuh tadi pun dah lewat sikit. Subuh minggu lepas pun dah lambat sikit. Okey, hari ni okey, semalam okey. Yang terlepas, macam mana? Siapa kita? Jadikan itu sebagai motivasi kepada kita supaya kita bandingkan Rasulullah SAW, orang yang tak berdosa, tak apa, tapi solat tahajud sampai bengkak kaki. Kenapa aku tidak? Hanya sekadar 2 rakaat saja. Kenapa tidak? Bukan tak mampu, tapi tidak mahu. Okey, yang ketiga, yang pertama ilmu, yang kedua fadilat, yang ketiga hadirkan ancaman ataupun benda-benda perkara yang boleh kita buat bandingan sebagai Rasulullah. Untuk tahajud kita buat bandingan pada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Dah kita cari ilmu tentang benda kita nak istiqamah, kemudian kita cari fadailnya, kelebihan-kelebihannya, kemudian kita tengok balik ancaman dan bandingan-bandingan kenapa tak buat, kita buat itu untuk sebagai motivasi kita. Yang ketiga, yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Di antaranya adalah doa-doa yang sentiasa kita baca ketika solat. Bagi contoh apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhanku, janganlah terbalikkan hatiku ni. Selepas engkau dah bagi hidayah pada aku, jangan terbalikkan lagi hati aku ni. Itu satu doa. Kemudian lagi Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhanku, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Itu sebagai salah satu di antara contoh-contoh yang doa yang kita boleh baca. Hentam doa Melayu tak apa. Baca doa Melayu, ya Allah, Tuhanku, janganlah engkau dah bagi hidayah. Kalau kita pening doa bahasa Arab, setengah orang dia susah nak sebut dalam bahasa Arab. Tak apa, bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, Tuhanku, bagilah aku terus-terusan dalam ibadah ini. Hilangkanlah dari hati aku ni rasa bangga diri. Janganlah sampai kita buat ibadah tu kita bangga diri, buang jauh-jauh. Ya Allah, tolonglah aku buang benda tu jauh-jauh pada aku. Dan tetapkanlah hati aku untuk sentiasa buat benda baik yang aku sedang buat sekarang ini. Itu contoh yang doa bahasa Melayu lah. Doa bahasa Melayu tak apa, lagi feeling. Doa bahasa Melayu lagi feeling sebab kita faham. Okey, selepas kita dah buat itu, istiqamah. Kita pun dapat istiqamah. Apa ganjaran untuk istiqamah ni? Ganjaran untuk istiqamah disebut dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbana thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Inilah yang disebut dalam Quran yang menggambarkan tentang kemuncak pada istiqamah itu. Apa yang kita dapat? Apa kata Allah? Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Amantu, ingat hadis kita yang baca tadi, amantu summa istaqim. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kata, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, alla takhafu, janganlah kamu berasa takut, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih, dan bergembiralah, wa ubshiru, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu, dengan syurga yang telah dijanjikan kamu. Kemudian Allah menambah lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kamilah pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum
fiha ma tastahi, dan di dalam syurga itu kamu memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Dan sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha yang penyayang, lagi Maha penyayang. Itulah balasan kepada orang yang istiqamah. Bukan senang nak dapat istiqamah. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bila ditanya oleh sahabat tentang satu persoalan, satu perkataan yang dia tidak mengharapkan, bila dia tanya pada Nabi, dia tak perlu tanya pada orang lain lagi. Nabi jawab, qul amantu billah fastaqim thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah. Istiqamah, berterusan dalam kebaikan. Qul amantu billah thumma istaqim. Saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Hampir pukul 4. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang dengan rezeki dan kasih sayang Allah SWT pada kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. Salah silap sebutan saya mohon maaf. Saya doakan semua yang mendengar diberi rezeki yang seluas-luasnya, diberikan kemudahan yang seluas-luasnya, diberikan kebajikan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada sikap riak dan takabur. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita, membantu kita supaya menjadi hamba yang sentiasa istiqamah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.